Okey, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Among Us. Ini adalah tajuk kumpulan kami iaitu tingkah laku bunuh diri di kalangan remaja. Ahli anggota kumpulan kami iaitu terdiri daripada 4 orang iaitu Muhammad Noor Azizi Shah, Muhammad Nazrim bin Muhammad Zaid, Nur Humaira Rosli dan Nurul Hidayah Diraman. Sebelum kami teruskan dengan pembentangan kami akan layankan satu video yang bertajuk Dear Me. Semua orang dah tak nak kawan dengan aku sebab dia orang fikir aku balik. Dia orang tak kisah apa pasal apa yang aku rasa sebenarnya. Aku okey kalau dia orang tak nak kawan dengan aku, tapi tak perlu nak malukan aku pada aku kena sesuatu. Aku boleh perasaan. Semua orang salahkan aku. Semua orang fikir aku salah. Aku tak pernah betul. Semua orang fikir aku ni beban. Tak ada orang pun nak faham perasaan aku. Tak ada orang pun tahu apa yang aku rasa kat dalam hati aku ni. So nanti aku nak benda tu sebelum tak dekat rumah aku. Bye. Nanti dalam 10 minit sampai. Okay. Okey, kita back kepada pembentangan kita. So kita berkaitan dengan target umur. So target umur kita adalah remaja dan dewasa. Next. So kepentingan iklan. Kepentingan iklan ni ada 3, iaitu pertama memberi kesedaran berkenaan kesihatan mental kepada audien golongan sasar berkenaan kesihatan mental secara am. Yang kedua, memberi pendedahan berkenaan kejadian bunuh diri dan cara untuk menanganinya, iaitu dengan memberi maklumat berkenaan prevalence kejadian bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia, memberi maklumat berkenaan tanda amaran berkenaan bunuh diri, memberi maklumat berkenaan kaedah bagi mengatasi insiden bunuh diri di kalangan remaja. Yang nombor 3 adalah memberi kesedaran berkenaan peranan masyarakat dalam mengatasi kejadian bunuh diri, iaitu dari segi peranan individu, peranan masyarakat dan juga peranan komuniti. Kita akan buat let's start, where to seek the help. Kita akan minta bantuan daripada orang yang kita kenal, masyarakat kita ataupun komuniti lah. Next. So, siapa yang akan mendapat kepentingan daripada iklan ni?
So sudah semestinya yang pertama remaja, iaitu memberi pendedahan kepada remaja berkenaan konflik dan tekanan yang mungkin wujud dalam kehidupan seharian dan memberi kesedaran berkenaan bahaya dadah dan substans. Yang kedua adalah dewasa, iaitu kita fokus kepada ibu bapa, iaitu memberi pendedahan kepada ibu bapa berkenaan pengurusan konflik keluarga dan aspek sokongan terhadap anak-anak, dan memberi pendedahan kepada ibu bapa berkenaan tanda amaran tingkah laku bunuh diri. Dan nombor tiga adalah orang awam, iaitu komuniti yang akan memberi pendedahan kepada orang awam berkenaan tanggungjawab mereka dalam membantu mencegah kejadian bunuh diri dan memberi maklumat NGO yang boleh membantu dalam masalah psikologikal. Okey, untuk seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan tema ataupun isu yang cuba kita masukkan dalam video iklan kita sebentar tadi. So dia berkenaan dengan perkembangan sosio emosi remaja dan bunuh diri. Kat sini kita dapat beberapa tema, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan ego identity crisis dan juga self concept. Yang ni berdasarkan daripada teori psychosocial area research, yang mana dalam cerita tu, dalam iklan tu, Irfan berhadapan krisis ego identity, iaitu dia sukar untuk menjalani kehidupan dia sebab dia kena ikut pengalaman orang lain. Yang kedua, Irfan bergelut dengan cita-cita sendiri apabila nak jadi ahli muzik berbanding keinginan ibunya untuk menjadi ahli farmasi. Untuk tema yang kedua, dia berkenaan dengan perhubungan, perkembangan perhubungan dengan ibu bapa, dengan parents, yang mana perhubungan yang kurang baik antara remaja, anak dan ayah dikaitkan dengan kemurungan, manakala perhubungan yang baik membantu dalam mengukuhkan kesihatan mental yang baik. Yang seterusnya adalah konflik utama dalam perhubungan remaja dan ibu bapa adalah berkenaan dengan kawalan terhadap hal kendiri. Contohnya minat. Dalam video tu kita dapat tengok yang mak dia paksa dia jadi ahli farmasi tapi dia nak buat muzik. Dan dalam iklan ni juga menunjukkan konflik antara Irfan dengan ayah dia yang perenggus dan ibu dia yang tidak memahami minatnya. Hal ini menyumbang kepada kesihatan mental yang tidak baik dan penyalahgunaan dadah bagi mencapai tujuan untuk melupakan masalah ataupun konflik. Seterusnya. Okey, untuk tema yang seterusnya adalah berkenaan dengan relationship with peers. Kat dalam perkembangan sosio-emosi, ini adalah aspek yang penting juga. Yang mana kat sini kita nampak dia berlaku satu transisi perhubungan daripada sebelum ni kanak-kanak kepada remaja, yang mana remaja lebih mementingkan rakan sebaya. Remaja juga lebih mempunyai ramai kawan, di mana terdapat beberapa orang kawan yang ada di sekeliling remaja itu dianggap sebagai kawan baik yang boleh mempengaruhi mereka. Remaja 16 tahun dan ke atas melihat rakan lebih penting ataupun lebih supportif berbanding daripada ibu bapa, dan dalam sini kita boleh nampak kalau perhubungan antara rakan sebaya tu tak berjaya ataupun berlaku satu konflik ataupun krisis dengan rakan sebaya, kawan baik itu boleh menyumbang kepada penurunan self-esteem ataupun konsepkan diri yang sebelum ni mungkin positif, tapi bila ada konflik ataupun ada renggang hubungan dengan rakan sebaya boleh jadi konsepkan diri yang negatif. Dalam video ni ditunjukkan bahawa Irfan dibuang oleh kawannya daripada klik dia berikutan daripada masalah orientasi seksual dia, yang menyebabkan dia berlaku satu pengasingan ataupun isolasi sosial yang menyebabkan dia merasa kesunyian dan kesedihan. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan sexual behavior, perkembangan remaja dalam menentukan orientasi seksual, di mana kebanyakan remaja mempunyai orientasi heterosexual ataupun straight. Tapi dekat dalam video ni kita masuk ke elemen homoseksual, yang mana dilaporkan ada tinggi di US, tapi dekat dalam Malaysia benda tu suatu yang kita anggap sebagai suatu yang tabu ataupun benda yang tidak boleh, yang tidak ada kat dalam budaya kita. Dalam iklan ini Irfan menghadapi kesukaran yang mana perhubungan itu diakibatkan oleh orientasi seksual ni terbongkar dan akhirnya dia di-reject oleh kawan-kawannya sendiri. Faktor sosiobudaya menyebabkan LGBTQ kurang diterima di Malaysia, dan berikutan daripada itu isolasi sosial, diskriminasi oleh kawan-kawan berikutan daripada perbezaan orientasi seksual ni menyumbang kepada kesedihan, kesunyian dan kemurungan. Seterusnya. Okey, ni saya ada bagi beberapa contoh berkenaan teori yang berkait dengan perilaku bunuh diri ataupun suicidal behavior. Yang pertama adalah daripada Joyner, The Interpersonal Psychological Theory of Suicidal Behavior. Yang ini melibatkan 3 aspek. Yang pertama adalah perceived burdenousness. Yang kedua adalah low belonging or social. Yang ketiga adalah
acquired capability, yang mana tiga-tiga ni bila ada seorang tu merasakan bahawa diri mereka tu membebankan orang lain atau membebankan orang sekeliling, dia akan mengakibatkan um, um, mereka-mereka ni mungkin akan rasa macam tidak dimiliki ataupun tak macam diasingkan oleh masyarakat. Dan bila mana keadaan ini berlaku dengan adanya keupayaan ataupun capability untuk melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupan, dia boleh menyebabkan tingkah laku bunuh diri itu berlaku lah. Dan yang kedua adalah psychological theory daripada Durkheim. Yang ni menurut perspektif sosial lah. Dia ada beberapa komponen, iaitu anomic suicide, ada altruistic suicide, yang ketiga ada egoistic suicide. Next. Seterusnya, yang ni adalah The Escape Theory of Suicide by Baumeister pada tahun 1990. Yang ni ada enam cara kerja, yang mana bila mana keenam-enam ini dicapai, maknanya bunuh diri itu boleh terjadilah, yang disebabkan oleh perkara-perkara yang tertentu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya seperti kita akan bincangkan tentang sedikit pengenalan berkenaan dengan kesihatan mental lah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nurul Hidayah tadi, di mana tajuk topik kumpulan kami adalah berkenaan dengan tingkah laku bunuh diri. Jadi kita tahu bahawa tingkah laku bunuh diri ni adalah salah satu masalah kesihatan mental yang berlaku dalam individu lah, dan mana antara individu kelompok yang kami pilih adalah dalam kalangan remaja lah. Okey, seterusnya sebenarnya kebiasaan rakyat Malaysia, mereka sebenarnya kebiasaannya keliru antara perbezaan masalah kesihatan mental dan juga penyakit mental lah. Okey, seperti mana yang tertera di kaca skrin. Okey, masalah mental sebenarnya adalah masalah yang berlaku apabila seseorang individu mengalami gangguan emosi atau perasaan yang boleh menyebabkan fungsi kehidupan sehari-hari terganggu tetapi tidak sampai kepada tahap penyakit mental. Okey, ini adalah kesihatan, masalah kesihatan mental. Tetapi penyakit mental pula berbeza, kerana penyakit mental ni adalah sebenarnya sejenis penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak dan menyebabkan gangguan-gangguan teruk dalam pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku. So gangguan-gangguan inilah yang akan menyebabkan seseorang itu tidak akan mampu untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian. Okey, so ini adalah antara beberapa contoh tips penjagaan kesihatan mental secara general lah. Sebagai contoh, elakkan penyalahgunaan substance, mengamalkan gaya hidup sihat, dan juga pelbagai-bagailah cara yang dapat kita lihat dekat kaca skrin sekarang ni lah. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkenaan insiden ataupun prevalent kejadian bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia. Okey, ini adalah sebagai contoh yang kami petik daripada akhbar, daripada berita harian, utusan harian Metro, keinginan remaja bunuh diri meningkat, tekanan punca remaja cuba bunuh diri. So inilah ada contoh-contoh prevalent kejadian bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia lah. Okey, dan ini adalah data-data yang kami ambil daripada beberapa sumber, antaranya ialah KKM Malaysia. Okey, so antara daripada data-data yang telah kami kumpul ini, antaranya menunjukkan bahawa suicidal behaviour ataupun tingkah laku bunuh diri ini adalah paling tinggi dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Okey, sebagai contoh mungkin kebiasaannya berlaku apabila mereka dibuli di asrama dan sebagainya lah. Okey, so seterusnya ini adalah faktor ataupun risiko yang menyebabkan kenapa remaja ini adanya wujudnya tingkah laku ingin bunuh diri dalam diri mereka. Okey, sebab kita ada beberapa faktor risiko. Yang pertama, substance abuse, penyalahgunaan substance seperti dadah dan alkohol. Seterusnya, mental disorder, penyakit mental seperti kemurungan dan mood disorder yang lain. Ketiga, disebabkan oleh social isolation, iaitu pengasingan diri daripada orang sekeliling, terutama rakan sebaya, disebabkan pelbagai faktor lah, seperti keyakinan diri, sexuality dan sebagainya. Okey, yang keempat, kita ada stres yang diakibatkan oleh prejudis dan diskriminasi seperti buli, keganasan domestik dan lain-lain. Dan yang terakhir contohnya adalah mengapa faktor berlakunya terjadinya tingkah laku bunuh diri ni adalah disebabkan oleh sejarah penderaan. Okey, seperti contoh sejarah lepas didera secara fizikal ataupun psikologikal lah, seperti sexual abuse. Okey, ini adalah antara data yang dapat kami kumpulkan berkenaan dengan physical and verbal abuse at home among teenagers. 1 daripada 10 kanak-kanak remaja di abuse secara fizikal, manakala 4 daripada 10 remaja pula di abuse ataupun didera secara verbal lah.
Okey, seterusnya ini adalah adolescent and parents. Ini adalah slide-slide ini adalah hanyalah berkenaan dengan data-data yang kami kumpulkan daripada pelbagai sumber. Okey, dan ini adalah bully dari segi physical abuse lah. Jadi ini adalah data-data yang menunjukkan sebenarnya kenaikan perkara-perkara yang tidak elok ini yang akhirnya menyumbang kepada berlakunya ataupun wujudnya tingkah laku ataupun tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia. Okey, seterusnya silakan. Okay, terima kasih Najin. Saya Nur Humayra binti Rosli akan membentangkan slide yang seterusnya. Baiklah, solusi. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Apa yang penting adalah cara kita menghadapi masalah tersebut dan tangani dengan rasional dan jangan sekali lari dari masalah. Okay, next. Apa yang boleh dilakukan? Jika seseorang membuat keputusan untuk mendapatkan bantuan, mulakan dengan berbincang dengan doktor. Doktor boleh memberikan penilaian dan membantu seseorang itu menentukan sama ada terapi atau sumber lain untuk membantu mereka. Namun, adalah normal untuk mengalami pelbagai jenis emosi bermula dari rasa kesal kepada rasa bersalah apabila memikirkan perlukah mendapatkan bantuan profesional. Seseorang itu perlu bersedia untuk menerima bantuan dari pihak profesional dan juga bantuan sokongan emosi dari ahli keluarga, kawan-kawan, orang yang dipercayai. Kebersediaan seseorang itu untuk menerima bantuan dari orang lain sangat penting untuk merawat dirinya. Selain itu, elakkan bersendirian dan sentiasa berhubung dengan orang lain. Keperluan berhubung dengan orang lain amat penting untuk kelangsungan hidup. Ini kerana emosi akan beri isyarat alert kepada keperluan sebagai manusia biasa tidak dipenuhi. Apabila berhubung, seseorang itu akan banyak mainkan emosi untuk berinteraksi. Seterusnya, berhubung dengan orang yang mempunyai pengalaman yang sama atau menyertai kumpulan sokongan dapat membantu meredakan keadaan. Kumpulan sokongan menghimpunkan orang-orang yang mengalami atau telah mengalami pengalaman yang sama dengan memberi peluang kepada ahli kumpulan untuk berkongsi pengalaman peribadi, perasaan dan strategi mengatasinya. Ia menyediakan sokongan emosi dan kesihatan untuk setiap peserta melalui perkongsian pengalaman daripada orang lain. Antara manfaat kumpulan sokongan adalah mewujudkan rasa kepunyaan, merasa selamat dan untuk meluahkan perasaan, memperkasakan, menambah baik kemahiran-kemahiran sosial dan memberi harapan. Okey, slide seterusnya, tanda-tanda amaran. Tanda-tanda awal kemurungan yang boleh menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri adalah contohnya 1. Perubahan tingkah laku seperti sentiasa kelihatan sedih dan murung, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, gangguan tidur dan gangguan pemakanan. Kedua, menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup dan kehadiran dirinya membebankan ahli keluarga. Ketiga, menyatakan keinginan untuk menamatkan riwayat hidup secara verbal atau penulisan. Okey. Seterusnya, isyarat lisan. Antara isyarat-isyarat lisan yang tersirat yang boleh dikesan adalah saya dah bosan dengan hidup, saya tak sanggup nak meneruskannya lagi. Keluarga saya akan menjadi lebih baik tanpa saya. Tak ada siapa yang akan peduli jika saya mati. Lebih baik saya pergi dari dunia ni. Saya tak akan dapat bertahan lagi. Itu adalah antara isyarat verbal yang sering dinyatakan oleh mereka yang sudah putus asa untuk meneruskan kehidupan. Next, bantuan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan kempen media Let's Talk Minda Sihat yang dilaksanakan selaras dengan pelan publicity kesihatan mental di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS. Fasa pertama kempen ini menumpukan kepada golongan remaja dan dewasa bekerja. Tujuan kempen media Let's Talk Minda Sihat ini adalah 1. Menggalakkan rakyat mendapatkan sokongan dan bantuan bagi mencapai kesejahteraan mental. Kedua, menggalakkan ahli keluarga dan rakan-rakan memberikan sokongan dan bantuan kepada golongan yang memerlukan untuk mencapai kesejahteraan mental. Okey. Cerita pasal acronym TALK. T is tell someone you trust about your problem. A, ask for help. L, listen without judgment. And K is know where to seek help. Okay. Antara pertubuhan yang boleh membantu adalah Persatuan Bantuan Kesihatan Mental, Persatuan Profesion Psikologi, Kementerian Kesihatan Malaysia, Malaysia Mental Health Association, Mental Health Foundation, The Befriender, Malaysia Psychiatry Association dan seumpamanya. Okey, itu saja daripada kumpulan Among Us. Terima kasih. Itu saja dari kami berkaitan suicidal behaviour.